Mana cerita yang berlaku membabitkan kedua-dua pasukan ini? Nazak, kita perhatikan gerakan ini. Ya, saya rasa misi yang berjaya daripada pasukan UiTM, 4 pemain baru yang dimasukkan. Mereka berjaya mengikat Kuala Lumpur dari sebarang jaringkan gol. Dan kita lihat juga bagaimana gerakan ini daripada kapten mereka, Ozwe, dan muncullah penjaga gol mereka. Dan sepatutnya pemain Kuala Lumpur itu tadi lebih tenang. Boleh menjaringkan gol dalam situasi itu, tetapi mungkin agak sedikit gugup untuk membuat satu perancangan menjaringkan gol. Baik, jelas nampak KL mahu mencari gol awal kerana mereka berdepan dengan satu pasukan yang berada di tangga terbawah Sangat Liga untuk 2021. Baik, satu lagi menuju penamat di separuh masa yang pertama ini membabitkan pasukan UiTM pula, Nazak. Ya, kita lihat bagaimana pemain Korea itu berjaya membuat satu hantaran yang baik kepada pemain Khairul Izwan. Satu gelecekkan dua pemain. Pemain ini yang berasal daripada Kelantan, equality. Dia boleh dianggap sebagai boleh menjaringkan gol pemusnah. Kita lihat bagaimana dengan tenang dia menggelecek dua pemain. Mujur tiang menyelamatkan keadaan. Apapun saya lihat 40 minit yang cukup positif untuk pasukan UiTM, walaupun berada di tangga yang tercorot tetapi masih mampu untuk mengikat tanpa jaringan di separuh masa yang pertama. Khairul Izwan sambil Muhammad Rafi, pemain jersey nombor 7, turut berada di posisi yang mungkin juga mempunyai peluang untuk menterjemahkan sesuatu, tetapi tak apa itu dengan minit ke-64 Nazak. Ya, memang kebiasaan bagi Kapten Joshua yang kita lihat punya kualiti yang baik, bagaimana dia memperdayakan dua pemain pertahanan pasukan UiTM. Ruang yang kecil tapi masih mampu untuk melakukan rembatan ke arah gol. Apapun penjaga gol mereka cukup bersedia dengan keadaan tadi. Okey, baik, itu. Kemudian pada minit ke-73 Paulo Josu sekali lagi merentak perlawanan pada malam ini. Memang itu kepakaran beliau dengan sepakan bola mati ataupun free kick ini. Kita lihat kualiti yang ada pada Paulo, dan kita lihat mungkin bola itu tidak berbahaya sebenarnya. Agak mudah juga untuk penjaga gol UiTM untuk menepis bola tersebut. Okey, dua daripada Paulo Josu yang kita kongsikan dengan anda. Perhatikan juga pada minit ke-78, 5 minit selepas itu satu lagi gerakan menarik bermula dari Paulo Josu juga. Agak serba tidak menjadi juga pasukan KL. Kita lihat bagaimana gerakan-gerakan mereka dipatahkan dengan mudah. Mereka tidak melakukan sebelum ini. Apapun saya memuji benteng pertahanan pasukan UiTM. Mereka sungguh berdisiplin, walaupun kita lihat ada cubaan yang sungguh cantik daripada luar di. Kita lihat tendangan yang cukup deras dilakukan oleh Ikram, tapi mujur ada pemain pertahanan yang melakukan clearance sebentar tadi. Okey, baik. Dari Akram Mahinan, pemain yang berhijrah dari Pantai Timur bersama dengan pasukan KL pada musim ini. Baik, 83 menerusi sepakan penalti, hampir-hampir memberikan kemenangan kepada pasukan UiTM. Tetapi kita perhatikan dulu bagaimana gol pendahuluan yang dimiliki oleh pasukan UiTM ini. Gerakan yang baik, kita lihat 1-2 yang cukup cantik antara pemain import yang baru dibawa masuk, dan nampak seperti satu sentuhan yang dilakukan oleh Irfan cukup bijak. Dia membawa bola itu masuk ke dalam. Memang ada sentuhan sedikit dan memang wajar diberikan sepakan penalti untuk pasukan UiTM. Pemain ini juga saya lihat equality, dan kita lihat bagaimana tendangan yang cukup mudah dibaca, tetapi mujur bola itu kembali semula kepada pemain Korea ini, dan dia melakukan penyudah dengan cukup mudah. Kwon Yong-hun. Biarpun ada reflection sedikit, tapi cukup untuk setidak-tidaknya memberikan tekanan kepada pasukan yang berjaya menundukkan pasukan Penang tempoh hari, KL. Ya. Kemudian perhatikan juga hampir-hampir menuju penamat, kebangkitan yang mungkin kalau kita nak katakan bahasa yang lebih mudah kita faham, agak melegakan juga pasukan Kuala Lumpur apabila jaringan yang dilakukan oleh Syukuradan yang masuk sebagai pemain gantian memberikan menyelamatkan sebenarnya maruah KL pada malam ini. Ya, kita lihat bagaimana hampir satu kejutan boleh dilakukan ataupun dilakarkan oleh UiTM, tetapi mujur pemain yang berusia ini cukup adan, entah datang daripada mana. Dia ini memang ada pemusnah. Dia boleh menjaringkan gol di saat-saat akhir, tetapi kalau kita lihat satu free kick yang berkualiti daripada Paulo, dan mungkin ada perebutan yang kita sendiri dapat lihat bagaimana agak mudah gol itu dijaringkan oleh pasukan Kuala Lumpur di minit-minit akhir. Walaupun pemain UiTM
cuba untuk membuat satu protes, tetapi saya lihat memang gol itu berpihak kepada Kuala Lumpur untuk jaringan penyamaan di minit-minit akhir. Tahniah pada syukur kerana telah melakukan tugasan yang baik. Itu yang kita katakan tadi, when legend is back. Bila legenda kembali. Hubungan saya dengan dalam terputus. Mungkin Azab boleh membantu saya dari masa ke semasa jika ada perubahan-perubahan yang nak kita maklumkan kepada penonton pada malam ini, sama ada di Unified Sport maupun di YouTube Unified yang sedang menyaksikan kita. Baik.